بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب التيمم. فصل أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. تمام. باب التيمم فصل في أسباب التيمم. أسباب التيمم ثلاثة. الأسباب جمع سبب، والسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. Sebab segi lughah maknanya, jadi asbab jamak pada sebab. Wasabab apa dia makna segi lughah? Ma yutawassalu bihi ila ghairi, sesuatu yang menyampaikan dengannya apa sebabnya, bisababi ila ghairi. Wa urfan ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu lidhalik. Ini sesuatu yang lazim dengan wujudnya, maka wujud perkara tersebut. Wa min adamihi adamu lidhalik, dengan ketiadaan sebab tersebut maka tiadalah perkara tadi. Tamam. Wa tayammum lughatan al-qasd, wa syar'an, jadi tayammum segi lughah maknanya al-qasd, qasad, yani tujuan. Wa syar'an isalu turabi ila al-wajhi wal yadaini bi syara'it makhsusatin. Jadi syarak maknanya menyampaikan tanah kepada wajah dan juga dua tangan dengan syarat-syaratnya yang khusus. Jadi ini maqam dia taharah darurah, yang dia mengambil tempat wuduk dan juga mandi pada hal-hal yang nanti akan diserangkan. Jadi tayammum adalah taharatun daruratun, taharatun darurah atau taharatu daruratin. Wal ma'na anna al-asbab al-mubiha kullu wahidin minha lit-tayammumi thalathatu. Sebab-sebab yang mengharuskan kullu wahidin minha, yakni setiap daripada sebab-sebab tersebut untuk bertayammum itu ada 3. Wa ja'alaha ba'duhum sab'atan, dan sebahagian ulama menjadikannya 7 sebab. Nazamaha ba'duhum biqaulihi, ini bait yang telah ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin As-Sayraji atau Siraji. Kata beliau, faqdun wa khawfun wa hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Ini faqdun, yani faqdul ma, khawfun, yani kerana takut sesuatu. Dia akan tengok. Hajatun, kerana hajat. Idlaluhu, sesat. Maradun yashukku, sakit yang mana menyusahkan dia untuk menggunakan air, yang bahaya cara guna air. Bahaya yang macam nanti akan diterangkan. Jabiratun, guna jabirah, balutan. Jirah, dan juga ada luka. Semua ada bab-bab dia nanti. Wa ja'alaha ba'duhum khamsatan, dan sebahagian lagi ulama mengatakan asbabnya ada 5. Faqdul hissi. Al-faqdul hissi apa dia maknanya? Wa ma ta'azzara isti'maluhu hissa. Itu sesuatu yang ta'azzur dalam penggunaan. Seperti karakibil bahri alladhi qafa al-istiqa minhu yatayammam wa la i'adata alayh. Jadi seperti orang yang naik laut berlayar, air tak ada, kan? Dan kemudian kalau kata nak ambil air ada air nak laut tu kan, ambil laut untuk mabuk laut lah, takut khair.
takut dia jadi mabuk, tak boleh nak ambil, maka boleh bertayamum pada waktu itu. Wala i'adata alaihi. Dan dia bertayamum dan orang panggil apa? Tidak perlu i'adah solat lagi. Itu contoh di bawah dalam Bushrul Karim. Wal khawfu min talabihi. Takut dalam ketika nak mencari air. Wal jahlu bil ma'i wa nisyan. Ataupun terlupa tak mana tak air. Bawa air terlupa. Mana tak. Wal hajatu ila al ma', seterusnya. Dia berharap perlu kepada air. Wa khawfuhu min isti'mal al ma'i mahzura. Ataupun dia bimbang kalau guna air tadi khawfuhu min isti'mal al ma'i mahzura, takut berlaku perkara yang tidak mahzur. Qala wa kaunuha kadzalika huwa al-awwal. Intah. Ini wa kaunuha kadzalik huwa al-awwal. Dikembali kepada mana? Intaha, kata ni dalam qail dzalika huwa al-'allamah Ba'ashi di Bushrul Karim. Yani kaunul asbab kadzalik huwa al-awwal. Teruslah. Wa'lam أن المبيح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. Jadi ketahui, kata Syekh, bahawa yang mengharuskan pada hakikatnya melakukan tayammum ini al-ajzu an isti'malil ma', iaitu lemah daripada menggunakan air, sama ada hissi ataupun syar'i. Wa hadhihi innama hiya asbab lidzalika al-ajz. Jadi hadhihi innama hiya asbab lidzalika al-ajz. Ini antara sebab-sebab yang mana disebut sebagai ajiz, lemah ataupun tidak mampu untuk menggunakan air. Ni antara sebab-sebab. Apa dia? Faqdul ma' yang pertama. Al-faqdu al-adam. Iaitu tidak ada. Adakah tidak ada sini mesti dengan tidak ada sungguh air tersebut? Ataupun tak ada di sini, tak ada, maksudnya ada tapi macam tak ada. Ada tapi macam tak ada, sebab tak boleh nak guna. Itu akan disyarah. Wal ma'na أن الأول من أسباب التيمم فقد الماء حسا. Jadi ini yang pertama, sebab tayammum adalah tidak ada air secara hissi. فيتيمم المحدث والجنب إن تيقناه ولو بقدر عدل عند الرملي خلافا لابن حجر. Jadi kalau kata tidak ada air secara hissi, maksudnya kita tak nampak depan mata, air tak ada. Kalau buta pula dia tak boleh rasa air. Fayatayammamul muhdithu wal junubu in tayaqqana. Maka bertayammum kepada orang yang berhadas dan juga berjunub kalau kata kedua-dua mereka yang berhadas dan berjunub tersebut yakin memang tak ada air. Tayaqqana. Walau bi qadari adlin. Walaupun dengan khabar adil, seorang saja yang adil bagi tahu kata air memang tak ada. Jadi dia yakin. Mai yakin ni. Bila mai yakin, maka di sisi Imam Ramli hanya dengan khabar seorang yang adil maka sudah dikira boleh. Khilafan li Ibn Hajar. Maka Imam Ibn Hajar tak. Khilaf pada pandangan tersebut. Imam Ibn Hajar kata tak boleh. Nampak? Jadi itu syarat dia mesti tayaqqan. Jadi faqdil ma' ni mesti syarat dia fa in tayaqqana 'adamal ma' haulah. Jadi mesti dia yakin tidak ada air di kelilingnya. Kalau yakin ayat tak ada, mana ada orang khabar kat dia, khabar adil, seorang adil khabar bagi tahu kata memang ayat tak ada, dan dia yakin dengan khabar tersebut. Dan adakah wajib untuk dia nak bahas dulu air pada waktu tersebut? La yahtaj ila al-bahth, khusus kepada apa ni seperti negeri yang mana memang ghalib kawasan itu tidak ada air. Kawasan itu ghalib tidak ada air. Lepas tu nanti dia akan bezakan antara tempat yang ghalib ada air, tempat yang tidak ghalib ada air. Contoh di kawasan Bawadi, di kampung-kampung yang jauh di tengah Sahara, yang tu kalau tak cari pun tak apa. Kalau orang tu beritahu kata kita yakin dengan khabar adil tersebut bahawa dia kata
tak ada ayat kausan ni, maka perlu bahas? Tak perlu bahas. Karena lianna hina idzin abas. Cari pun buang masa je, sia-sia. Ha? Baik. Itu tengok kita baca susah. Fa in dhanna wujud al-ma'i aw syakka fihi aw tawahhamahu. Ni tengok. Kalau dia turun saja peringkat dia, daripada yakin turun jadi dhan. Dia mesti yakin ni, mesti mi'ah bi mi'ah. Mesti yakin. Kata tak ada air dan dia yakin dengan khabar adil tersebut. Syarat dia mesti yakin. Kalau tak yakinnya, terus dia dhan dia kata, mungkin ada. Sebuat tu saja. Dia dah lain dah. Hukum dia lain. Au syakkan fihi, atau syak. Au tawahhamahu. Jadi dhan, apa dia maksud dhan? Idrak tarafir rajih. Dan syak tasawi at-tarafain. Manakala tawahum, idrak tarafil marjuh. Semua idrak. Semua taraf dia belah mana. Kalau tarafil rajih, apa ni? Dhan. Kalau tasawi at-tarafain, syak lagi banyak. Syak dia kira tak ada ilmu tu sebenarnya. Kalau syak pada tasawi. Kalau tawahum, idrak tarafil marjuh. Dan senang ingat apa dia? Ketiga-tiga dia idrak. Semua idrak. Wajaba alaihima, ini ala apa ni? Ala al-muhdith wal junub. At-talabu li kulli tayammumin fil waqti. Jadi wajib. Kalau dhan sahaja wujud air ataupun syak, bila lagi lah, ataupun tawahum, maka wajib pada waktu tersebut, wajib ke atas mereka talab likulli tayammumin fil waqti. Jadi kena cari air dulu. Pada setiap tayammum tu, setiap kali masuk waktu kena cari. Bi an yufattisha fil manzil. Jadi setiap kali masuk waktu kena cari balik air. Cari. Wa 'inda ar-rifqati al-mansubina lil manzili 'adatan in jawaza wujud ma'in 'indahu. Ataupun rifqah, ataupun cari kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada teman dia yang duduk dengan rumah dia sekali, ukur dia ada air. In jawaza wujud ma'in 'indahum, kalau dia kata mungkin ada air pada orang tersebut, kena pergi tanya dulu. Wa badlahum iyyahu lahum. Dan juga mereka tu kena, yakni rifqah al-mansubin tadi ni, al-manzil, kena bagi air tersebut, iyyahu, air tersebut kepada kedua mereka tersebut, junub dengan muhdith. Thumma yanzura hawalayhima min al-jihat al-arba' in kana bimustawin. Jadi dia kena cari pula pada tersebut daripada jihah yang 4. Pergi ke depan, pergi ke belakang, pergi ke kanan, pergi ke kiri. Jihah arba'. Kalau in kana bimustawin, mereka duduk di tempat tanah rata. Fa in ihtaja li taraddudi taraddada qadra haddil ghaus. Kalau perlu untuk mereka pada waktu itu taraddud, maksudnya berulang kali bermusing kawasan tersebut, pusing, maka mereka perlu melakukan perkara tersebut qadra haddil ghaus. Dia ada haddil ghaus, dia ada had nanti akan disebut haddil bu'di, haddil qurb. Dia apa haddil ghaus? Dengan salasu mi'ati zira'in, dengan 300 zira', 300 hasta, 300 hasta. Jadi 300 hasta ni lebih kurang berapa? 144 meter takriban, lebih kurang. Sebab satu zira' sama dengan 48 cm. 48 kali dengan 300 zira', maka dapat nanti 144 meter. Jadi dia kena pusing dalam lingkungan lebih kurang 150 meter. Lingkungan 150 meter tu untuk cari. Boleh kan? Faham? Ni cara dia ni. Ni syahabat cara tu. Kalau yakin tak ada ayat, yakin ayat tak ada, seorang adil bagi tahu kata ni, ayat tak ada. Ayat tak ada. Cuba. Ni tak sebut lagi ni kawasan ghalib ada ayat, kawasan ghalib tak ada ayat apa semua. Ni tak bincang lagi yang kena solat, kena iadah ke tidak solat iadah ni. Ni nak bincang pasal yakin dulu. Contohnya lah, kita duduk satu kawasan. Kan macam mana nak abang khabar adil? Macam abang dalam TV. Contohlah. Apa ni, iklan bagi tahu dalam radio.
Kata esok kawasan ni semua dicatu ayam ni. Ayam tak ada. Nampak tu Thailand. Kan? Kawasan ayam tak ada. Lepas tu dalam rumah dia ada perlu ayam pada waktu tersebut. Jadi kalau ni fakdul hissi, pembicaraan ni fakdul hissi dulu. Fakdul hissi maksudnya ayam tak ada tu. Baik. Kemudian dia kena buat macam mana? Dia buat macam kita sebut gitu. Kalau dia yakin, maka tak perlu dicari. Kalau dia zan ataupun dia waham ataupun dia syak, maka dia kena lakukan seperti yang kita lakukan tadi, yang kita sebut tadi. Baik, wa in tayaqqana wujudahu. Wa in tayaqqana wujudahu. Kalau kedua-dua mereka yakin dengan adanya air. Tadi yakin tak ada. Kemudian ni syak pula ada. Kan? Zan wujud al-ma' ataupun syak wujud al-ma' ataupun waham wujud al-ma'. Ha? Sekarang ni tayaqqana wujudahu. Ini lain pula. Ini masuk masalah yang kedua. Dia yakin wujudnya air bi an kana bi haddil qurbi. Kalau kata air tersebut pada haddil qurb. Apa haddil qurb? Haddil qurb wa huwa milun wa nisfun, ay 9,000 zira'in. Nampak tak? Iaitu lebih kurang 1 mil setengah. 1 mil setengah. Boleh? Ataupun 9,000 hasta. Kira macam mana tu? Kira. Jadi kalau mil, kalau di sini disebut, kalau kira dengan meter, kalau haddil ghaus ni, haddil qurb, tadi haddil ghaus. Haddil ghaus ni dalam bahasa kita minta tolong. Minta tolong 150 meter orang dengar. Dalam ghaus ni juga had dipanggil rum. Macam nak panah 150 meter. Dia juga tu. Dan kalau kata haddil qurb, jadi bagi lebih kurang nisfu farsakh. Saya sebut ni mil wa nisf. Dalam sebahagian kitab sebut nisfu farsakh. Berapa jarak dia? Dalam meter lebih kurang 2 kilo 2,520 meter, iaitu 2.520 kilo. Jadi had dia 2 kilometer lebih. 2.520. Jadi 2,520 meter. 2,520 meter. Had tu dipanggil haddul qurb. Faham? Faham ni? Ada nisfu farsakh. Tak, kalau dikira, kata ulama, farsakh ni sama dengan salah satu amyal. Farsakh salah satu amyal. Lepas tu Syekh sebut sini mail wa nisf. Syekh sebut sini nisfu farsakh. Sebagai kitab nisfu farsakh. Kitab ni sebut mail wa nisf. Mail wa nisf sama dengan nisfu farsakh. Sebab satu farsakh sama dengan salah satu amyal, 3 mil. 1 mil sama dengan 3,100 zira' wa 500 kama i'tamadahu al-Hafidh Ibn Abdul Barr. 3,500 zira', 3,500 hasta. Kena tulis juga sebenarnya. Sebab apa kena tulis yang ni? Sebab kitab-kitab turah akan sebut yang ni. Kita kalau biasa dengan kitab yang kita sebut dengan kiraan meter yang baru, kita akan terus tinggal ni halaman-halaman. Lepas tu jangan tinggal juga halaman. Nanti kita akan baca lagi. Kita akan jumpa lagi, kita zira' lagi, tiba-tiba main lagi. Oh, mana satu pula lah. Jadi mau tak mau kenal juga farsakh. Dia akan sebut juga yang tu. Jadi berapa 1 mil bersama dengan berapa? 3,500 zira'. 3,500 zira'. Tu 1 mil. Jadi farsakh 3 mil. Satu farsakh 3 mil kali 3. Satu zira' pula sama dengan berapa? 48 cm takriban. Jadi kalau kira balik 3,000 tersebut, 3,500 kali dengan 48 cm takriban akan dapat berapa? 1,680 meter. Betul? Kalau 1 mil 1,680 meter kali dengan 3 dapat berapa? Kali dapat 3 kali dengan 3 pula akan dapat 5,040 meter. Boleh? Kemudian nisfu farsakh bahagi setengah. 5,040 meter bahagi 2 dapat 2,520 meter. Itu dah jawapan.
Ni jawapan kepada mil wa nisf. 2520 meter, iaitu 2.520 kilometer. Itu dipanggil apa? Haddul qurbi. Ni kalau kita yakin ada wujudnya air, dan air tersebut pula fi haddil qurb, masih dalam haddil qurb, maksud lebih kurang 2.520 kilometer bahagian lingkungan tersebut, ay 9,000 zira, wajib alaihi ma talabuhu, wajib kita menuntut air itu, maksud Nabi cari air. Wa in kana fawqahu, kalau kata lebih daripada had tersebut, itu lebih pada 2.520 kilometer, lebih kurang lah. Kalau kita kiranya, maksudnya lebih kurang 2.500 kilometer lah. 2.500 kilometer, 2.5 kilometer. Kalau kita kira ni 2.6 kilometer, contohlah kita nak bagi dekat-dekat atas pada tu sikit, maka dipanggil dengan haddi al-bu'd. Kalau kata lebih pada haddi al-bu'd, maksudnya dia duduk dalam kawasan tu, kemudian dia dengar kata ada ayam di kampung, ada satu kampung lagi, lebih kurang 5 kampung daripada kampung kita, dan kampung yang kelima tu duduk 5 kilometer daripada kampung kita. Maka tu wajib dah kita pergi ke kampung hak 5 tu. Kita naik kereta kan. Dan ada kereta. Dan kira tu, kira hukum. Kalau hukum kalau orang tu tak pergi, adakah dia dikira taksir dalam bab tersebut? Tak. Sebab dia dalam tu bukan haddul qurb, itu haddul bu'd. Lebih daripada 2.520 kilometer. Sudah 5 kilometer, 2 kali ganda dah. Maka dia dikira haddul bu'd, maka tak wajib dia pergi. Ayat tersebut. Tamam? Maksudnya lam yajib. Itu maksudnya. Jadi haddil bu'd, dia punya masalah dia, hatta kalau dia yakin ada ayat pada tempat tersebut, tak wajib jam. Dikasar masail. Haddil ghaus, kalau dia yakin dalam haddil ghaus ada ayat, maka wajib dia cari. Wajib dia cari ayat tersebut. Kalau dia zan, ataupun dia syak, ataupun dia waham, maka pada waktu tersebut wajib dia cari pada waktu tersebut. Pada setiap kali waktu semayang dia kena cari ayat dulu. Setiap kali waktu semayang, bukan sekali je. Setiap kali waktu semayang dia kena pergi cari dulu, taftish dulu dalam rumah dia, tengok kepada teman dia di rumah ada ayat. Sekali ayat tu nak digunakan dengan tujuan yang lebih, yang lain, so, untuk minum. Dan kalau tak minum, kalau tak guna untuk minum, ni habis dah ayat. Maksud dia tiap kali waktu semayang dia kena cari. Sebab apa? Sebab dia zan. Tapi kalau ada satu waktu semayang tu tiba-tiba dia yakin lah, kata memang tak ada, maka perlu dicari selepas tu, dah lah. Memang yakin dia tak perlu kita. Maksudnya pada permulaan yakin tu tak perlu cari. Tapi kalau masih lagi ada syak lagi pada setiap waktu tu, masuk tadi dia yakin, waktu subuh yakin ayat tak ada, main waktu zuhur tiba-tiba macam syak pula, rasa macam ada ayat ni, rasa macam ada ayat simpan kat mana dalam rumah tak ingat. Masa tu wajib cari. Tamam? Wajib cari. Tanya teman-teman dia, kalau kata kau ada simpan kat mana. Maksudnya ni lah isteri dia, anak beranak dia dalam rumah. Hadil Ghaus, memang 150. Kemudian bila dia dengar kata ada kawasan ayat yang dekat dengan kawasan ni, maka wajib dia pergi cari ayat tersebut. Kalau dengar kata ada, dan dia zan mungkin ada ayat pada waktu tersebut, dalam had 150 meter. Lepas dia dengar ada, yakin, ada khabar bagi tahu ada ayat dalam kawasan lebih kurang 1 kilometer daripada rumah kita, ada ayat di situ, wajib dah pergi ambil pada waktu tersebut. Wajib pergi, kerana itu masih dalam haddul qurb, sebelum daripada 2520 meter. Tengah duk cari tu, dapat khabar, berita kata ada ayat. Ni memang yakin betul ada ayat. Berita pun ada, ni WhatsApp pun tengok semua, pakai hantar gambar, kata ada di kampung 5 km dari kampung kita. Wajib pergi? Tak wajib. Faham? Itulah perbahasan. Wa'lam annahu la yajibu talabu mutlaqan illa bi syartil amni 'ala an-nafsi wal a'dha. Jadi ketahuilah bahawa semuanya tidak wajib menuntut ayat tadi ni secara mutlak, tak wajib, melainkan dengan syarat al-amni 'ala an-nafsi wal a'dha,
Maksudnya sejahtera pada diri dan juga anggota badan dia. Wal bud'i wal mal. Ataupun dia punya maruah dia dan juga air dia. Ada apa ni, harta. Wal ikhtisas al muhtaramat walau li ghairi. Al ikhtisas al muhtaramat walau li ghairi. Ini perkara-perkara yang muhtaram, yang maksus kepada beliau, walaupun bukan hak dia. Ada ikhtisas yang muhtaram. Nanti kita akan tengok belakang ni mungkin ada. Kalau kita tengok ada yang takhirat, ada jangan ikhtisas muhtaram. Takhirat walinqita'i 'anil rifqati wa in lam yastawhish. Wa khurujil waqti. Jadi apa ni, dan juga dengan syarat annahu la yajibu talabu mutlaqan illa bi syarti al-amni 'ala an-nafsi wa bi syarti al-inqita' 'an rifqah wa in lam yastawhish wa khuruj al-waqti. Dan juga terputus daripada apa ni, teman dalam perjalanan. Kalau kata dia tidak, akan jadi apa ni, istawhish, maksudnya tak akan jadi gelabah. Wa khurujil waqti, dan juga keluar waktu. Sejak ini. Naam, in tayaqqana wujud al-ma'i bi hadd al-ghawth aw al-qurbi lam yushtarat al-amn 'ala al-ikhtisas wala 'ala al-mal alladhi yajibu badluhu li ma'i at-tuhri thamanan wa ujratan wa kadha la yushtarat al-amn 'ala khuruj al-waqti in tayaqqana al-ma'a fi hadd al-ghawth. Tamam. Jadi kata Syekh di sini, kalau kata seorang tu yakin, intayaqana wujud al-ma', kalau seorang yang berjunub dan juga berhadas yakin ada wujudnya air pada haddil ghaus dan haddil qurb. Jadi kalau mutlaqan ni apa dia maksudnya ni? Mutlaqan kembali kepada apa? Mutlaqan kembali kepada tiga-tiga had. Maksudnya la yajibu talabu mutlaqan, yakni fi haddil ghaus, haddil bu'd, haddil qurb. Itu maksud mutlaqan. Maksudnya tak wajib cari air dalam ketiga-tiga keadaan. Haddil qaus, haddil qurb, haddil al-bu'd. Itu masuk mutlaqan. Faham? Melainkan dengan syarat al-amni 'ala an-nafsi wal-a'dha wal-bud'i wal-mal wal-ikhtisas al-muhtaramat wala li ghairi wal-inqita' 'an ar-rifqati wa illam yastawhish. Faham? Jadi semuanya am. Semuanya am semua. Maksudnya tak wajib menuntut air dengan haddil ghaus, dengan haddil qurb, dengan haddil bu'd. Dia akan ada apa ni, istidrak. Na'am tu istidrak, lakin tu na'am makna lakin. Dia akan sebut. Melainkan dengan syarat aman pada diri dan juga a'dha'nya. Aman, al-amnu al-bud'i wal mal, pada maruah dan juga harta dia. Al-amnu lil-ikhtisas. Al-ikhtisas ala al-ikhtisas al-muhtaramat wala li ghairi. Dan kemudian al-amn ala al-inqita' 'an ar-rufqah. Jadi dia selamat daripada terputus daripada teman-teman dalam perjalanan. Wa illam yastawhish, walaupun kalau terputus pun dia tak gelabah. Tak pun dikira. Dan juga bisyarti al-amni ala khurujil waqt. Dia selamat daripada keluarnya waktu. Tamam? Jadi tak wajib talak pada waktu tersebut. Boleh. Baik, na'am. Lakin in tayaqqana. Kalau dia yakin wujud al-ma' bi haddil ghaus. Dalam haddil ghaus dengan qurb. Maksud sini ni kalau kena bagi perhatian sikit. Bab tayamum ni kadang memang orang keliru. Sebab dia istilah dia tu. Saat dia yakin, saat dia syak, mana macam tu. Tu perbincangan tadi ni
Pinjaman yang la yajib talabil ma' mutlaqan. Maksud mutlaqan tadi apa dia? Mutlaqan tadi kalau yakin, kalau syak, kalau waham, kalau zan, haddil qurb, haddil bu', haddil ghaus. Tu semua tu mutlaqan tu. Faham? Tu maksud mutlaqan. Semua sekali. Tak wajib. Hatta kalau dia yakin ada ayat pun. Tapi kata Syekh, kalau dia yakin dalam bab haddil qurb dengan haddil ghaus. Ini lain pula. Kalau dia yakin adanya air, lam yushtaratil amnu 'ala al-ikhtisas. Tak disyaratkan pada waktu itu amnu 'ala al-ikhtisas. Perkara-perkara yang ikhtisas yang dibawa. Ini barang-barang dalam perjalanan lah ikhtisas. Barang-barang dalam perjalanan ni tak disyaratkan waktu itu. Kalau dia yakin ada dalam haddul ghaus dengan haddul qurb ada air, disyaratkan ada am 'ala ikhtisas, tak disyaratkan. Wajib cari air. Wala 'ala al-mal alladhi yajibu badluhu lima'i at-tuhri thamanan wa ujratan. Dan juga tak disyaratkan pada waktu itu amni 'ala al-mal. Selamat daripada harta dia yang mana wajib untuk dia keluarkan untuk beli air yang suci. Dia nak kena beli air. Jadi kena bawa duit tu. Wa kadza la yushtaratu al-amnu 'ala khuruj al-waqti in tayaqqana al-ma'a fi hadd al-ghaus. Dan juga tidak disyaratkan mesti aman daripada keluarnya waktu. Kalau dia yakin ada air fi hadd al-ghaus. Jadi kalau kata dalam hadil bu'd, kalau kata dia yakin kata ada ayak sekalipun pada waktu itu, maka syarat dia kena khurujil waqt. Kalau dia nak ambil ayak juga yang jarak dia lebih daripada 2.520 km tu, wajib bagi dia waktu itu dia kena yakin. Kalau dia pergi ambil, waktu tak keluar. Kalau dia nak pergi ambil, waktu dah keluar, waktu dah habis, waktu sembahyang dah habis, maka wajib dia tayamum waktu tu. Tak perlu ambil air. Tapi kalau haddil ghaus dengan haddil qurb, dia yakin ada air, wajib dia cari dulu pada waktu tersebut. Dan sekarang waktu nak keluar dah, wajib cari. Hatta kalau waktu keluar sekali, wajib cari. Faham? Faham ni? Faham Ijam? Apa tu menjelaskan? Hadil ghaus tak, bukan hadil ghaus, hadil ghaus. Fi hadil ghaus bas. Hadil ghaus saja, bukan hadil qurb. Bukan hadil qurb. Ini kena buat apa dia bagi apa? Terminda tu, bahagian tu kena buat. Jadi kita try buat nanti lah. Baik. Dia senang tu Syekh Sah. Maknanya dalam apa ni, dalam Nailul Rajak ni dah penjelasan yang ringkas dan padat. Kalau kita tengok seperti susunan elok dia yang disusun ni, sebenarnya dah boleh faham dah sebenarnya. Sangat jelas. Okay. Cuma kita nak kena faham istilah mutlaqan. Pasal tu kita nak kena faham. Kadang-kadang mutlaqan tu ada orang dia tak pernah jelas. Jadi la yajibu talabu mutlaqan. Mutlaqan ni apa dia maksudnya? Mutlaqan ni betul macam saya sebut tadi. Sama ada dia yakin ada ayat, dia waham ada ayat, dia syak ada ayat, tu kan lebih lagi lah. Ya. Semua tu ataupun fi haddil qurb, haddil ghaus, haddil bu', itu mutlaqan. Melainkan dengan syarat yang sekian-sekian tadi. Sama? Tetapi kalau kata dia yakin ada air, yakin, dia masuk ayat yakin pada haddil ghaus. Jadi ada istisna pada bab tersebut. Kalau yakin dalam haddil ghaus dengan haddil qurb, ini lain. Apa dia syarat yang tak disyaratkan kepada. Bila disebut lam yushtarat al-amnu 'ala al-ikhtisas wala 'ala al-mal alladhi yajibu badluhu lima'i at-tuhri thamanan wa ujrah. Yang kedua tu sebut baik. Tapi tiba-tiba dia tak aman pada nafs wal a'dha. Adakah dia dikira boleh juga ambil pada waktu tersebut walaupun ada air? Tak, dia tak kira tak boleh pada waktu. Faham? Dia istisna pada kalau dia tak disyaratkan aman pada ikhtisas
barang yang dia bawa dalam perjalanan, ataupun harta yang dia nak gunakan wajib untuk beli air. Itu dia tak wajib aman. Tapi kalau dia tidak aman pada anggota tubuh dia dengan badan dia, nafs, jiwa daripada waktu tersebut, adakah dia wajib? Tak wajib dah waktu itu. Hatta fi haddil ghaus wal qut. Jadi kena tengok balik atas. Lepas tu atas tu dia bagi yang umum dulu, kemudian baru dia bagi pengecualian. Dalam pengecualian tu pula, apa dia yang disyaratkan saja yang tidak perlu dilihat pada aman yang bukan tersebut. Jadi dia keluarkan lagi perkara yang telah disebut di atas. Nampak? Jadi kalau kita nak buat peta minda ataupun jadual pada bab ni saja, dia kena bahagi kepada 3 bab: haddil ghaus, haddil qurb, haddil bu'd. Buat 3 macam ni. Mari kita try buat dulu sekali. Depan ni kita kat depan ni kan. Tengok macam mana bahasan berkenaan haddil ghaus, haddil qurb. InsyaAllah. Baik. Wal maradu ini banyak. Allahu a'lam. Ingat dulu, penting ingat. Syarah banyak kali pun hari ni kita lupa. Dia main tak yakin tak yakin. Itu kena ingat, insya-Allah. Wallahu a'lam.